Okey, baik. So untuk hari ini kita akan masuk ke chapter yang baru, iaitu chapter 10. Okay. Berkaitan dengan sound wave, gelombang bunyi. Okay. Gelombang bunyi. So setiap hari yang kamu dengar, yang cikgu cakap sekarang ini, yang mak ayah kamu cakap di rumah, yang kamu tengok TV, kamu dengar radio, okay, kamu pasang YouTube. So ada suara yang keluar. So sound tersebut ataupun bunyi tersebut dia adalah sesuatu gelombang. Okay, gelombang. Okay. So sebab itu dipanggil sebagai sound wave. Okay, gelombang bagi bunyi. So kita akan belajar pada hari ini berkaitan dengan gelombang bunyi ini. Okay. Okay, sebelum kita belajar, kita tengok pada persoalan-persoalan dalam teks ni. Can sound wave propagate to the bottom of the sea? Bolehkah gelombang bagi bunyi ini dia akan melalui bahagian dalam air, dalam air laut? Dia melalui bahagian dalam air laut sampailah ke bahagian dasar laut. Okay. Sebelum kita belajar, cuba nak tanya dulu, boleh ke kalau untuk gelombang bunyi ni, kamu keluarkan bunyi, kamu jerit kat bahagian dalam air, boleh ke gelombang bunyi ni dia apa dia ni bergerak di bahagian dalam air laut? Tolong respon, boleh ataupun tidak? Boleh kot. Boleh kot. So, kalau kamu cakap Boleh dengar, kot. boleh. Kalau kamu cakap boleh dengar dekat dalam air. Okay. So kejap lagi kita akan tengok boleh ataupun tidak. Okay. Cikgu biarkan persoalan ni, kamu kata boleh. Okay, nanti kita tengok. So tidak. How do our ears respond to sound? Okay. So macam mana telinga kita ni respon kepada bunyi-bunyian? Okay. Contohnya cikgu sebut. Haziq cakap ya. Haziq cakap ya. Ya, cikgu akan cakap. Okay. So ya. So disebabkan oleh cikgu keluarkan bunyi tersebut masuk ke bahagian dalam telinga Haziq. So Haziq respon, cikgu minta dia kata ya. So Haziq respon ya. Okey, disebabkan oleh cikgu keluarkan gelombang bunyi tersebut masuk ke bahagian dalam telinga Haziq, di mana telinga Haziq tersebut dia akan hantarkan information ke bahagian brain, interpret bahawa cikgu minta Haziq cakap ya. So sebab itulah Haziq akan respon. Okey. Seterusnya, what is echoes? Gema. Gema itu adalah apa? Selalunya gema akan berlaku waktu bila? Nak dengarkan kadang gema. Respon? Pantulan suara. Ya, pantulan suara. Bagus. Reflection pantulan. So selalunya kamu katakanlah mak ayah kamu baru beli rumah, bilik tersebut kosong, tak ada perabot langsung. So bila kamu jerit saja, kamu cakap apa-apa saja, suara tersebut akan melantun balik. So itu adalah gema. Okay? So itu adalah gema, echoes. So echoes ini ada kaitan dengan sound wave sebabkan oleh dia berkaitan dengan bunyi. Kamu keluarkan bunyi, kena pada dinding akan reflect balik. So gema akan berlaku, echoes akan berlaku. Okay? Seterusnya, what is the limitation of the human hearing? Okay, so kita akan belajar dengan lebih lanjut. Sebenarnya dekat bahagian dalam untuk sound bagi manusia, dia ada limitation dia. Bermaksud ada certain animals yang mengeluarkan bunyi yang di mana manusia tidak dapat interpret bunyi tersebut disebabkan oleh frekuensi yang berbeza. So telinga ini ada frekuensi yang tersendiri sahaja yang boleh kita interpret balik. Oh, okey, ada bunyi daripada binatang ni, ada bunyi daripada manusia ni. Okey. Sebenarnya kalau binatang tersebut mengeluarkan bunyi yang luar daripada range frekuensi untuk telinga, kita dah tak dapat interpret, tak dapat dengar. So ada limitation untuk human hearing. Okey, baik. So topik yang kamu akan belajar pada hari ini adalah characteristic of sound wave, ciri-ciri untuk gelombang bunyi, loudness and pitch. Okey. Kelantangan dan juga pitching bagi sesuatu bunyi. Pitching ni kelangsingan, kelantangan dan juga kelangsingan untuk sesuatu bunyi. Fenomena and applications of reflection of sound wave. Okay, fenomena dan juga aplikasi bagi pantulan untuk gelombang bunyi. Okay, baik. Okay, kalau kamu tengok dekat bahagian science block ni, lightning and thunder. Cuba bagi tahu cikgu.
Selalunya kalau waktu hujan ada kilat, kilat datang sekali dengan bunyi guruh. Okey. Yang mana satu yang akan datang dahulu? Kilat ataupun bunyi tersebut? Terus Bunyi. Kilat. Dia kata bunyi, kilat. Tak tahu. Ada tahu. Okey. Kilat dan juga bunyi dia tidak sama, tak seiring, tak bermaksud kalau kamu nampak ada kilat tu dengan bunyi sekali. Tak adalah bunyi macam tu kan guru kan. Baik. So yang datang dahulu adalah kilat dahulu. Yang kamu nampak lightning tersebut datang dulu, barulah dengan disertakan dengan bunyi. Okey. Kilat datang dulu, barulah bunyi. Tolong bagi tahu sebab apa? Sebelum cikgu terangkan. Siapa-siapa yang tahu kenapa cahaya dulu yang datang, barulah bunyi? Cahaya lagi laju. Ya, bagus. Cahaya dia travel lebih laju lagi daripada bunyi sound. Okay. So light dia akan travel lebih laju, so sebab tu kamu nampak cahaya dahulu, barulah diikuti dengan bunyi. So bunyi lambat sikit nak sampai. Okay. So berkaitan dengan lightning and thunder lah. Baik. So first kita masuk pada karakteristik ciri-ciri untuk sound wave. Okay. Our surrounding are filled with a variety of sound. Sound is form of energy caused by the vibration. Okay, so setiap kali bunyi itu dapat dihasilkan, ia adalah disebabkan oleh getaran sebenarnya. So tolong bagi tahu cikgu. Sekarang ni cikgu cakap dengan kamu, macam mana cikgu boleh mengeluarkan bunyi getaran dari segi apa? Tasmah? Macam mana boleh ada bunyi daripada mulut cikgu ni? Getaran daripada mana? Tasmah? Ni yang cikgu cakap dah. Okey, Haziq dah cakap apa? Haziq, cakap apa? Getaran vocal cord. Ya, betul. Bagus. Getaran daripada vocal cord. Bahagian dalam kamu punya apa dia ni, rongga mulut ni, okey. Dekat bahagian dalam ni ada vocal cord. Vocal cord tersebut dia akan terbuka dan juga tertutup, di mana bila air flow dia akan mengeluarkan bunyi. Okey, bunyi tersebut disebabkan apa boleh keluar? Disebabkan oleh ada vibration. So cikgu cakap sekarang ni ada vibration. So vibration tersebut akan mengeluarkan bunyi. Juga tepuk pun juga akan mengeluarkan bunyi. Disebabkan oleh apa? Vibration untuk tangan cikgu ini. Okey, cikgu tepuk akan mengeluarkan bunyi. Itu vibration. So kalau kamu tengok kat bahagian dalam gambar ini, meniup seruling, main gitar, ini main apa? Main apa benda dalam mainan ni. Okey. So bila vibration berlaku, getaran tersebut berlaku, dia akan menghasilkan sound. So sound akan berasal daripada getaran. Tolonglah ingat. Okey. Vibration sound akan berasal daripada vibration, getaran. Okey. Seterusnya, to study the characteristic of the sound wave, propagation require a medium to propagate. Okey, so kalau untuk sound dia perlukan kepada medium untuk dia bergerak, untuk dia propagate itu bergeraklah. Okey, sound tersebut dia perlukan medium untuk dia bergerak. Contohnya macam sekarang ini cikgu cakap, kamu dengar. Medium apa yang kita tengah lalu sekarang ni? Respa? Sound propagate sekarang ni yang cikgu Udara. cakap. Okey, udara. Okey, so medium ni adalah udara, di mana cikgu cakap sekarang ni kamu boleh dengar. Semua udara dekat ni dia masuk kat bahagian dalam sistem ni, dia dibawa oleh internet, dibawa oleh fiber optics. So information tersebut telah dihantar, so diinterpret balik dari segi sound, kamu akan dapat dengar apa yang cikgu cakap sekarang. So cikgu cakap medium yang kita nampak sekarang ni adalah udara. Okey. So propagation ataupun tempat untuk sound tersebut bergerak, dia perlukan kepada medium. Okey. Supposedly kalau kamu dekat maktab, kita boleh buat eksperimen ini. Okey. Di mana kita letakkan alarm clock dekat bahagian dalam bell jar ni. Lepas tu bell jar ini kita akan connect dengan bahagian vacuum pump. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya dahulu. Medium yang kamu dah belajar, ada berapa medium yang kita dah belajar sebelum ni? Medium. Hello, medium. Udara. Okey, udara, air. Lagi?
Okey. Water. Apa dia? Water. Okay, good. So, gas, liquid, satu lagi? Solid. Solid. Ya, betul. Solid. So, ya. So, ini adalah berkaitan dengan meter lah. Ini meter. Okay, G-rim. Meter. Okay, meter ini adalah ruang ataupun medium untuk sound tersebut propagate. Sound tersebut bergerak. Dia boleh bergerak melalui udara, dia boleh bergerak melalui liquid, water, dia juga boleh bergerak melalui solid. Okey, kita pergi kepada eksperimen ini. Eksperimen ini, belja, lepas kita letakkan belja, lepas kita letak alarm clock. Alarm clock tersebut kita biarkan dia berbunyi. Okey, dia berbunyi, bunyi. Sekarang ni telinga kamu kat bahagian luar. Ni telinga. Okey, dia telinga. Benda dia guna telinga ni. Okey. So, sound tersebut kita buka daripada alarm clock ini. Alarm clock ini berbunyi. Cikgu nak tanya, telinga untuk insan yang bernama A ini, dia dengar ataupun tidak alarm clock? Sebab sebelum kita on vacuum pump. Okey, kita tak on lagi. Kita hanya letakkan belja. Kita onkan alarm clock. Lepas tu kita letak telinga dekat bahagian luar. Telinga kamu lah. Okey. Okey, so cikgu nak tanya, telinga untuk insan yang bernama A ni, dia dengar ataupun tidak alarm clock? Respon? Tak. Dengar. Dengar ataupun tidak? Jawapannya dia Dengar. masih lagi dengar. Okey, disebabkan oleh apa? Okey, alarm clock ni bila nak kena sampai dekat bahagian belja ini medium apa? Alarm clock nak pergi ke bahagian belja ni medium apa? Respon? Ni ruang udara. Okey, air. Ruang ni udara Sampai dekat bahagian belja, belja ini adalah diperbuat daripada apa? Antara ketiga-tiga medium ni? Solid. So air, solid, lepas tu bila dia keluar nak pergi ke bahagian telinga daripada belja, medium apa? Sebab ni bahagian luar ni, medium apa? Air. Okey. So dalam air sampai kat bahagian belja nak keluar solid, lepas tu dekat bahagian luar air. Okey. So telinga ini masih lagi boleh dengar alarm clock daripada dalam belja tersebut. Tetapi kalau kita on vacuum pump ni kita on, okey, on vacuum pump ni. Lepas tu kita on kan alarm clock ni berbunyi. Cikgu nak tanya, adakah telinga akan dengar? Sebab? Rasanya tak kot. Okey, rasanya tak kot. Sebab kamu tak buat eksperimen ni kan, so cikgu minta suggestion daripada kamu je lah. Kita nak tengok logik atau tidak. Okay. So kamu kata tak, ya betul. Dia tidak akan dengar bunyi. Sebab apa tak ada bunyi? Vacuum tu serak udara. Ada medium air. Okey, tak ada medium. Bermaksud kalau vacuum ni, apa maksud vacuum? Vacuum ni maksudnya adalah apa? Tak ada. No air. Ya. Keadaan udara. Tidak ada udara. So di dalam bahagian ni tidak ada udara. Sound tersebut dihasilkan sebabkan oleh ada vibration dekat bahagian alarm clock ni. Dia bergetar kan, getar-getar. So dia menghasilkan sound. Tapi sound tersebut kita tak dengar dekat bahagian luaran ini disebabkan oleh tidak ada medium yang sound tersebut boleh travel. So sound dia kena propagate melalui medium. Kalau tak ada medium, dia tak boleh propagate. Okey? Disebabkan itu, bila kita keluarkan udara vacuum, kita tak dengar pun bunyi dekat bahagian dalam belja ini. Tapi bunyi dihasilkan ataupun tidak? Respon? Bila kita on alarm clock ni? Hasil. Dia hasil. Dia dihasilkan. Hasil. Okey, dia dihasilkan. Tapi kenapa kita tak dengar? Kenapa tak dengar? Respon? Sebab udara tak boleh tu. Sebab udara? Apa dia? Sebab apa tadi? Medium tak ada. Ya, dia tidak ada medium untuk dia propagate, untuk dia bergerak. Okey, untuk dia merembat. Okey? Dia tidak ada medium, disebabkan itu dia tidak boleh pergi ke bahagian belja ini. So dah nak pergi ke bahagian belja pun tak dapat.
So disebabkan itu telinga ini tak dengar bunyi dekat bahagian dalam belja tersebut. Okay. So apa yang kamu kena faham dekat bahagian sini adalah sound tersebut dia perlukan kepada medium untuk dia propagate, untuk dia bergerak. Okay. Dia merembat. Baik, seterusnya. Propagate at different speed in different medium. Okay. Propagate at different speed in the different medium. Okay. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini, ada eksperimen di mana dia letakkan alarm clock dekat bahagian atas meja. Okay. Lepas tu dia letakkan plastic contain filled with air. Okay. Dia dekat bahagian dalam ni ada udara sahajalah. So cikgu nak tanya dekat bahagian apa dia ni, eksperimen ini, dia adalah sound tersebut travel melalui medium apa kalau untuk eksperimen ini? Respon? Ni alarm clock. Solid. Okey, ni meja. Lepas tu plastic container. So dia akan transfer sound tersebut melalui apa tadi? Ada seorang sebut tadi? Apa dia? Solid. Solid, ya betul. Disebabkan oleh dia akan transfer melalui meja ini pada bahagian plastik kontainer ini. Lepas tu kontainer ini akan transfer ke bahagian dalam telinga melalui solid. Okey? So ini travel melalui solid lah. Okey, so cikgu nak tanya sekarang. Di antara solid, liquid and gas, antara ketiga-tiga ini, mana ranking yang pertama untuk sound tersebut travel dengan pantas? Respon? Fikir logik. Antara solid, liquid dengan gas. Gas. Okey, kamu kata gas. Ada yang nak jawab selain daripada gas? Ada tak? Semua nak jawab gas? Ke tak tahu? Ramai senyap ni tak tahu. Okey gas je. Yang lain semua tak ada nak jawab. Jawapannya adalah salah. Okey, jawapannya adalah siapa tahu? Mana di antara ketiga-tiga medium ni yang sound tersebut travel dengan cepat, dengan pantas? Kamu jawab gas tadi. Gas salah. Solid ke? Solid. Solid ke? Ya, betul. Solid. Jawapannya adalah solid. Solid yang pertama, diikuti dengan liquid yang kedua, gas yang ketiga. Gas adalah yang paling lambat sekali sebenarnya. So, kalau cikgu cakap sekarang ni, dia adalah yang paling medium, yang paling lambat sekali. Okey. Saya boleh beritahu cikgu, sebab apa solid, medium yang paling terpantas untuk sound tersebut dia travel? Sebelum cikgu terangkan lah. Kok ada siapa-siapa yang dah terbaca ke apa ke. Dia vibrate paling sikit kot. Vibrate paling sikit. Tak tepat. Boleh try lagi? Okey. Siapa boleh beritahu cikgu, sebab apa solid yang paling terpantas untuk hantar sound tersebut? Sebab dia paling bagus vibrate. Dia paling bagus vibrate. Tak tepat. Sebab punya vibrate tu kita boleh rasa. Sebab vibrate tu boleh rasa. Tak tepat juga. Okey, tak apalah, kamu dah try dah ni kan, try and error kan. Okey, baik, so cikgu terangkanlah. Disebabkan apa solid ini? Ni katakanlah dalam satu kontainer. Ni dalam satu kontainer untuk liquid. Ni dalam satu kontainer untuk gas tentunya. Okey, kamu fikir logik Kalau untuk solid, katakanlah sound tersebut dia kena pada atom yang ini. So, sound tersebut dia akan propagate, dia akan bergerak daripada satu atom ke satu atom. Dia akan transfer melalui medium tersebut. So, nak bandingkan untuk solid dia akan bergerak ke bahagian sini. Okey. Sound tersebut akan bergerak ke bahagian sini, sound tersebut akan bergerak ke bahagian sini. Okey, untuk liquid, sound tersebut akan bergerak ke bahagian atom ini, sound tersebut akan bergerak ke bahagian atom ini. Untuk gas, sound tersebut akan bergerak ke bahagian atom yang ini. Okey. So sebab apa solid ini lebih pantas untuk dia bergerak bagi sound?
Kan cikgu dah tunjuk dah dia punya gambar rajam. Tolong bagi tahu sebab Transformation dia, Sebab transformation atom dia ni lagi dekat. dia punya atom dia rapat-rapat di antara satu sama lain. Disebabkan itu sound tersebut senang untuk ditransferkan sebab rapat sebelah-sebelah sahaja. So energi tersebut akan cepat akan dihantar. So kalau kamu ketuk meja, telinga kamu letak kat atas meja, lagi cepatlah sound tersebut akan masuk ke bahagian dalam telinga kamu. Nak dibandingkan dengan bila kamu ketuk meja, telinga kamu dekat bahagian atas. So dia perlukan kepada medium of air, sebab itulah kamu akan dapat sound tersebut lambat sedikit daripada kamu letakkan telinga kamu dekat bahagian meja. Okay? So disebabkan oleh apa? Dia punya atomic arrangement. Okay? Susunan bagi atom tersebut. Okay? Susunan bagi atom tersebut. Dia rapat-rapat, disebabkan itu solid adalah yang paling laju, liquid yang kedua, dan juga gas adalah yang paling lambat sekali. Okay, boleh. So kalau kamu cakap dekat dalam air boleh dengar tak? Tadi dia tanya soalan tadi. First tadi. Boleh ke tak? Kita cakap dalam air boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Okay, boleh. Baik, seterusnya. Sound can be reflected and absorbed. Okay, bunyi boleh dipantulkan dan juga boleh diserap. Okay, dia boleh dipantulkan, boleh diserap. So sebab itulah ada certain tempat yang kita nak gunakan good reflection of sound. Okay, supaya kita cakap kita boleh dengar balik suara tersebut, reflect yang bagus. Ada juga tempat yang mana dia good absorb of sound. Contohnya macam dalam penguayang contohnya. Okay, dalam penguayang disebabkan oleh dekat bahagian dinding tersebut dibuat dari certain material yang menyebabkan bila dia dekat bahagian penguayang tersebut, bila kita tayang movie, sound tersebut memang sangat kuat. So dia kemungkinan boleh mengganggu penguayang bilik yang sebelah dia. Okay, so disebabkan itu penguayang tersebut dinding tersebut perlu dibuat dari certain material supaya sound tersebut dapat diabsorb, supaya tak ganggu bilik sebelah. Contohnya. Okay. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut bagaimana, apakah dia punya ciri-ciri untuk sesuatu good reflection of sound dan juga good absorb of sound. Okay. Materialnya. Sekejap lagi kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okay. So yang ini contohnya lah. Eksperimen bagi reflection, di mana bila kita ni apa dia ni stopwatch. Okay, kejap. Oh, ticking of the stopwatch. Okay. So yang ini akan menghasilkan bunyi. Di mana bila kita tekan satu stopwatch tersebut, dia akan bunyi. Okay. Bunyi tersebut akan masuk dalam cardboard tube P ni. Seterusnya dia akan kena pada softwood. Dia akan kena pada wooden plank. Okay, wooden plank. Softwood ni pembahagi kepada cardboard tube P dan juga Q. So bila dia kena sahaja kepada wooden plank, dia akan reflect balik ke bahagian cardboard tube Q. So orang ni boleh dengar bunyi ticking untuk cardboard tube P. Okay, so ini adalah reflection, pantulan. Okay. Baik, seterusnya. Sound require a medium to propagate. Sound can propagate through liquid, solid, and gas, but not through vacuum. Okay. Sebab apa tak boleh travel dekat bahagian vacuum? Kita ulang balik. Sebab apa sound tak boleh travel dalam vacuum? Respon. Sebab vacuum tidak ada. Tak ada medium. Tak ada medium. So vacuum tidak ada air langsung. So tidak ada medium. Tak ada solid, tak ada liquid, tak ada gas. So, tidak ada medium, sebab itulah dia tak boleh propagate. So dia hanya boleh propagate liquid, solid, and gas. Okay, air molecule near the surface will collide with the air molecule nearby. This vibration is transferred from one molecule to another molecule beside in the form of a wave. Okay, so macam cikgu terang pada kamu lah. Katakanlah sound tersebut dia travel melalui solid. So solid arrangement partikel antara satu sama lain dia rapat-rapat. So bila cikgu cakap satu atom ataupun partikel ni dia akan vibrate. Dan bila dia vibrate, dia akan hantarkan vibration ataupun energi tersebut kepada atom ataupun partikel sebelah dia. So dia akan transfer. Okay. Dia akan collide dan juga transfer di antara satu sama lain. So dia akan vibrate antara satu sama lain.
Okey. So, ini yang cikgu terangkan kepada kamu tadi Speed of transfer in solid, speed of transfer in liquid, speed of transfer in sound, sound in gas. Okey. So, disebabkan arrangement yang rapat-rapat cepat untuk dihantar. Arrangement yang makin jauh, so lambat untuk dia hantar sound tersebut. Okay, sound of aircraft engine can be heard because sound can propagate through air. So, kalau kamu tengok aeroplane tersebut berada di atas awan-awangan, okay. So, bila dia lalu saja kamu boleh dengar dia punya engine, craft engine, okay, aircraft engine tersebut. So, disebabkan kamu boleh dengar, disebabkan oleh sound tersebut dihasilkan terlalu kuat. Kamu dengar dekat-dekat, paling dekat, kamu kena pakai ni headphone so, disebabkan oleh dia akan dapat mengganggu kamu punya sistem pendengaran disebabkan oleh sound yang dikeluarkan itu terlalu kuat. So, bila dia lalu dekat bahagian awan tu pun kamu boleh dengar juga. So, disebabkan apa boleh dengar? Disebabkan oleh sound can propagate through air. Dia boleh merembat ataupun boleh bergerak melalui udara. Inilah yang cikgu terangkan tadi. Sound is transferred very rapidly in solid. When the particle one end of the solid start to vibrate, the vibration causes the nearby particle to also vibrate as the particle of solid are arranged very closely together. Okay, bila satu dah vibrate, dia akan efek kepada yang sebelah dia. Okay, so masing-masing akan vibrate antara satu sama lain. So dia akan transferkan sound energy tersebut ataupun sound wave tersebut. So kalau untuk liquid less rapidly, kalau untuk gas sound wave propagate very slowly, dia sangat slow. So kamu dengar cikgu cakap ni medium air, tapi ini adalah yang paling slow sekali untuk sound tersebut propagate, merembat ataupun dihantar. Dan arrangement of particle untuk gas tersebut jauh-jauh antara satu sama lain. Baik, seterusnya. Reflection and absorption of sound. So yang ini tadi eksperimen yang kita gunakan kat box tadi tu. Okay. So sound can be reflected and absorbed when it is hit the surface of an object. These characteristics are the same as the characteristic of light that you have learned in Form 1. Form 1 tu kamu dah belajar tentang cahaya. Cahaya juga dia boleh memantul. Sama juga macam sound. Sound juga boleh memantul. Sebab cahaya dia adalah wave. Sound juga dia adalah wave, gelombang. Dan gelombang ini kamu akan belajar dengan lebih lanjut. Form 4 nanti. Okay, Form 4 nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan wave. Okay, gelombang. Okay, ini roughly je lah kamu belajar berkaitan dengan sound wave ni. Okay, gelombang ni. Form 1 dah belajar tentang light sedikit. Form 2 dah belajar tentang sound wave pula. Okay. Di Form 4 nanti kamu akan belajar lebih lanjut berkaitan dengan wave tersebut, gelombang tersebut. The amount of sound reflect or absorb depend on the surface of it. Okay, so bahan-bahan yang menyebabkan dia good reflector dan juga good absorber. Pemantul yang baik dan juga penyerap yang baik. Okay, first reflector dulu. Example of good sound reflector. So marble tile dan juga wall. Okay. Dia punya karakteristik dia adalah hard and smooth surface are good sound reflector. So sekarang ni cikgu nak tanya, dekat bahagian maktab kamu, bahagian mana yang good sound reflector? Tolong bagi tahu sikit, tolong respon sikit. Dewan. Dewan, good sound reflector. Dewan, good sound reflector. Dinding dewan tu dia buat dari apa? Siap. Ya, dinding dewan kita ada kayu-kayu ke tak? Saya tak ingat. Selain daripada dewan, mana lagi ada tempat mata kamu yang jenis good sound reflector, pemantul yang baik? Sebab dalam dewan cikgu rasa dia ada pakai, dalam dewan nanti dulu, okay, kita pergi kepada tempat yang lain. Apa dia? Apa dia, Aziz? Apa dia, Aziz? Kelas. Okey. Okey, kelas. Okey, kelas. Dinding untuk kelas kamu,
kalau bahagian bawah tu dia simen saja kan, dia bukan marble. Tapi dinding wall dekat bahagian apa dia ni, kelas kamu, dia dibuat daripada yang keras lah. Okay. So dia adalah good reflector, bermaksud bahawa bila cikgu cakap, dia akan pantulkan balik sound tersebut. Okey. Tapi tak adalah kamu dengar gema, dia tak adalah bergema. Cuma kalau kamu biarkan ruang tersebut kosong, kamu cakap, dia akan bergema. Okey. So contohnya kelas, contohnya macam dalam makmal, okey. Sebabkan oleh dia punya dinding tersebut dia hard, keras. Okey. So dia adalah good reflector of sound. Okey, seterusnya untuk example of good sound absorber. Okay, good sound absorber adalah soft dan juga rough. Okay, soft dan juga rough. Tadi ada kawan kamu bagi tahu dekat maktab, contoh yang dia bagi contoh tadi adalah dalam dewan. Kalau dalam dewan, kalau kamu perasan dekat bahagian atas dewan tersebut, dia ada diperbuat daripada bahagian kayu-kayu. Maksudnya kat dewan kita ada kot. So, dekat bahagian dalam dewan, selalunya kita akan pakai mic dan akan pakai speaker. Speaker sebab akan mengeluarkan sound yang kuat lah. So, nak memastikan bahawa dia tak mengganggu bahagian luaran daripada dewan. Maksudnya dalam luar dewan, kalau orang bagi pengumuman dekat bahagian dalam dewan, dia tak terlalu clear kita dengar dekat bahagian luar dewan. Okay? So, disebabkan itu dekat bahagian atas dewan tersebut, ada bahagian kayu-kayu yang diperbuat daripada soft, lembut. Kayu tersebut kayu lembut yang di mana bila kita cakap menggunakan mic, ada speaker, so sound tersebut akan di apa? Kalau material dia soft, apa? Sound tersebut akan di Absorb. akan diabsorb okey. So, sebab itu orang daripada luar dewan tersebut tak dapat dengar sangat apa yang dibincangkan di bahagian dalam dewan besar. Selalunya di dewan besar kita tak gunakan reflector, kita akan gunakan absorber untuk memastikan bahawa di bahagian luar dewan tersebut tak dengar apa yang bahagian dalam dewan. Cikgu rasa dekat bahagian bawah dewan tu adalah dekat tepi dinding dewan tu ada kayu-kayu sebenarnya. Kalau kamu selalu tampal-tampal apa kat tepi apa dia ni, tepi-tepi pintu tersebut ada kayu-kayu so itu adalah dibuat daripada soft surface okay. Lembut, kayu lembut yang menyebabkan dia akan absorb. So selain daripada itu, kapet, kapet juga soft okay, softboardnya rough. Okay. So disebabkan soft dan juga rough, dia adalah good absorber of sound. Okay. Dia adalah penyerap bagi penyerap yang baik untuk sound tersebut. Okay. Baik, seterusnya pergi kepada loudness and pitch of sound. Okay. Kelantangan dan juga kelansingan bagi bunyi. So, tolong bezakan loudness dan juga pitch. Selalu dalam apa dia ni, rancangan nyanyian, kalau pitching kamu ni lari lah, pitch. Okay. So pitch itu adalah berkaitan dengan apa? Dia berbeza dengan loudness So kita akan belajar lebih lanjut. Okay, the strength or loudness of sound produced depend on the amplitude of the sound. Okay, amplitude tu apa pula? Okay. Kamu tengok graf ni. Kita belajar dulu berkaitan dengan amplitude tu. Okay. Nanti form 4 nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan amplitude ini dalam tajuk wave. Okay. Cumanya untuk form 2 ni dia bagi pendedahan sedikit berkaitan dengan amplitude. Amplitude itu adalah apa? Dalam fizik nanti kamu akan belajar berkaitan dengan graf. Okay. Dalam graf dia akan ada y-axis dan juga x-axis. Okay. Y-axis, x-axis.
matematik itu kamu belajar kan, berkaitan dengan y dengan juga x. So y axis ini kita akan kirakan dia punya, kalau kita terang ni lagi dah kamu tak faham. Okay, kita tulis kan. Displacement. Displacement. Okay. Sesaran dalam bahasa Melayu. Kalau x axis-nya adalah time, masa. Okay, sesaran dan juga masa. Okay, so apakah yang kita nak kaitkan dengan amplitude? Amplitude tu adalah apa? Kalau dalam graf untuk sound, kita akan dapat graf tersebut di sinusoidal. Sinusoidal tu apa? Sinusoidal tu dia naik atas, ada crest, ada true. Ada crest, ada true. Crest true tu adalah apa? Puncak lambung. Contohnya ini. Ada crest, ada crest, ada true. Ada crest, ada true. Okay. Dia ada puncak, ni puncak, dia ada lambung. Okay. Dan graf dia adalah displacement versus time. Okay, tak apa. Yang displacement versus time ni nanti form 4 nanti kamu akan belajar. Cikgu tak nak sentuh dengan lebih lanjut berkaitan dengan displacement versus time. Cumanya kita nak sentuh tentang amplitude sekarang ni. Amplitude tu adalah apa? Amplitude tu adalah the highest displacement. Maksudnya dalam graf ni, katakanlah 5 nilai ni. Yang bawah ni pun negatif 5. Okay. So yang paling peak atas ni, nilai yang paling tinggi sekali, kan ada sinusoidal kan, ada yang paling puncak lambung. Puncak lambung. Okay, puncak lambung So puncak ini adalah amplitude. Amplitude ini selalunya akan dikaitkan dengan tenaga. Bermaksud bahawa kalau kamu cakap kan, bila kamu naikkan ke atas, so amplitude dia akan jadi lagi tinggi. Tenaga tersebut akan jadi tinggi. Contohnya, bila kamu cakap slow sikit, tenaga tersebut akan makin perlahan. Okay? Tinggi, perlahan. Tinggi, perlahan. So, amplitude ini kita boleh kaitkan dengan energi. So, cikgu nak tanya, kalau amplitude tinggi, energi akan bertambah kan atau berkurang? Asma? Tambah. Bertambah. Bila kamu cakap kuat, amplitude akan makin bertambah. Bermaksud graf ini akan naik atas macam tu. Okay. Displacement dengan time nanti tu. Nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut. Form 4 nanti. Okay. So apa benda je nak terangkan? Amplitude. So amplitude ni yang paling tinggi ya. So dekat bahagian ni dalam graf ni amplitude. Ni amplitude. Ni amplitude. Ni amplitude. Beza atas bawah ni dia ada dari segi direction sahaja. Maksudnya atas ni ada direction, contohnya ke belah kanan. Yang bawah ni direction belah kiri. Tak apalah, yang itu nanti form 4 nanti kamu akan belajar. Nanti kamu lagi pening direction beza apa. Yang penting sekarang ni yang paling, bacaan paling peak. Yang paling peak ini adalah amplitude. Okay. So, cikgu nak tanya. Antara graf yang ini, atas ni, dengan graf yang bawah ni, amplitude mana yang lagi tinggi antara atas dan juga bawah? Respon? Yang atas. Yang Sebab atas. Okey. Sebab apa kamu kata yang atas? Kenapa kamu kata ni amplitude lagi tinggi daripada yang ini? Macam mana kamu baca graf ni? Ombak dia makin tinggi. Okay, ombak dia tinggi bermaksud kalau katakanlah dari tempat kosong ni, berapa kotak ketinggian ombak ni? Daripada sini ke sini berapa kotak? Dua. Dua kotak. So ini pun 2 kotak. Ini pun 2 kotak, 2 kotak. Kalau ini berapa kotak? 1 kotak. 1. 1 kotak. 1 kotak. Bawah ni 1 kotak. So bila kita tengok 2 kotak bermaksud amplitude dia lagi tinggi daripada amplitude yang bahagian apa dia ni, graf yang bawah ni. Okay? So kamu dah faham berkaitan dengan amplitude. Amplitude tu peak tersebut makin tinggi peak, amplitude makin tinggi. Okey, baik, seterusnya
kita pergi kepada bahagian frekuensi yang dalam form 2 tu letak kita bincang tentang frekuensi. Ui, pening kamu ni. Okay, sekejap. Frekuensi Okay. Mana saya nak terang? Sebab kamu ni form 2. Form 2 dia punya. Okay, tak apa. Untuk frekuensi. Mula tu cikgu kaitkan dengan formula dulu. F is equal to 1 over T. Ya Allah, apa benda pula ni? F is equal to 1 over T ni. Okay, sabar. F ini adalah frekuensi. Okay, sebab waktu form 2 ni kamu dah belajar tentang frekuensi. So nak tak nak cikgu kena terangkan berkaitan dengan formula ni dulu. Formula ni tak ada dalam kamu punya silibus nanti form 4 nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut. Cubanya daripada formula ni kamu akan faham berkaitan dengan frekuensi dia tinggi ataupun rendah. Okey. F is equal to 1 over T. T ini adalah time ataupun period. Period itu adalah tempoh masa. Period itu adalah tempoh masa. Okey. Untuk one complete. Nak terangkan ni lagi kamu tak faham. One complete, cikgu tulis dulu. One complete oscillation. Penting pula tu, oscillation tu. Okay. One complete oscillation. Contohnya, mana dia? Kalau kamu buat ayunan bandul, okay, ayunan bandul pendulum box, one complete oscillation adalah di mana katakanlah kita mulakan daripada belah kanan cikgu ni, kanan. Satu ayunan yang lengkap adalah di mana dia pergi ke kiri, patah balik ke kanan. So itu adalah satu ayunan yang lengkap. So ada vibration daripada permulaan sampai dia patah balik. Itu adalah satu ayunan yang lengkap. So kalau untuk time-nya ini adalah masa yang diambil untuk satu ayunan yang lengkap. Contohnya kalau kamu tengok dalam graf ya. Mana dia cakap kita besarkan sikit. Cikgu sedikit bagi tahu dahulu untuk graf dengan PPM, untuk graf. Katakanlah kalau dia start daripada sini, satu ayunan lengkapnya adalah di mana dia bergerak pergi ke bahagian sini, ini baru setengah ayunan. Lepas tu dia patah balik, dia pergi ke bahagian sini. Okey, ini adalah satu ayunan yang lengkap. Ni sampai ke bahagian sini, one complete oscillation. Satu ayunan yang lengkap. Okey. Kalau kat bahagian bawah ni kalau kau tengok daripada bahagian sini lalu dah ayunan lengkap belum kalau bahagian sini? Semua? Ini kat bahagian atas ni sampai ke bahagian tengah ni. Dah satu ayunan lengkap ke belum? Semua? Belum. Okey. Gerak lagi sampai sini. Satu ayunan lengkap ke belum? Ya, betul. Okey, dah satu ayunan lengkap. So, satu ayunan lengkap untuk graf yang macam ini adalah yang macam ni. Gerak atas dan juga gerak bawah sampai ke bahagian sini, satu ayunan lengkap. Ini pun satu ayunan lengkap. Okey, sekarang ni macam mana kamu nak kaitkan dengan frekuensi? Okay. Frekuensi adalah 1 over T, satu bahagi dengan time. Untuk x-axis dia adalah time. X-axis adalah time. Ni kamu tengok graf x-axis dalam fizik kena pandai baca graf. Graf untuk x-axis, graf untuk x-axis. Sekarang ni, katakanlah satu kotak mewakili satu saat. Contohnya, satu saat boleh lah. Satu saat. Okey. Katakanlah yang ini satu kotak satu saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Okay. So tolong bagi tahu cikgu, ini 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat.
untuk x-axis, Okey, so tolong beritahu cikgu. Kalau untuk graf yang atas ni, berapa saat yang digunakan dalam graf ni untuk one complete oscillation? Respon? 4 second. Berapa? 4 saat. Ya ke 4 saat? Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. One complete oscillation sampai sini. So berapa? 3,5. 3,5. Bagus. Okey. So kalau yang ini masa yang diambil, time yang diambil adalah 3,5 saat. Kita pergi bawah pula. Bawah berapa? Berapa saat? Berapa? Untuk one complete oscillation? 4 saat. 4 saat. One complete oscillation Dua yang warna setengah. merah ni. 2,5. Uish, tak pandai baca graf. Dua. Ni 1. Ni 1. Ni 2. 2 ke? Cek betul. Hmm. Sekali lagi, Jaya. Dua. Jaya. 1,5 tu. 1,5. Nah, dia lebih kurang macam 1,5. Sebab ni 1. Dekat bahagian sini 2, ni 2. So dia tak sampai pun dekat bahagian ni. So 1,5. Okay. Time dekat bahagian sini 1. Okay. So syarat nak cari frekuensi adalah 1/T. Kau tengok 1/T. So tolong ada kalkulator tak dekat tempat belajar kamu sekarang? Ada kalkulator tak? Hello? Ada. Ada, okey. Ada. Tolong tekan kalkulator jap. Kita kirakan bahagian atas ni dulu F is equal to 1/3.5 second. Tolong tekan kalkulator, 1 bahagi 3.5 dapat berapa? 1 bahagi 3.5. 3.5. Astagfirullah. Berapa? Berapa? 0.285714. Okey, dah. 28 0.28 0.28 Okey, ini 28. adalah frekuensi untuk graf yang atas ni. Okay, kita pergi kepada bahagian bawah ni pula. Graf untuk bawah ni. Frekuensi dia adalah 1 bahagi dengan 1.5. Tolong tekan kalkulator jap. Dapat berapa? 1 bahagi berapa tadi? 1.5. Ni, 1 bahagi 1.5 second. 0.67. Okey, 0.67. Okey. So ini beza, okey. So kamu dapat untuk frekuensi bagi graf bawah ini 0.67. Frekuensi untuk graf atas ini adalah 0.28. Mana frekuensi yang lagi tinggi? Graf atas ke graf bawah? Ustaz? Graf bawah. Graf bawah frekuensi dia lagi tinggi. So Graf bawah. graf bawah. So tolong bezakan ini yang cikgu nak kamu faham betul-betul berkaitan dengan frekuensi. Kamu tengok x-axis ni, kalau dia makin rapat ataupun one complete oscillation dia masa dia singkat. Contohnya one complete oscillation masa dia 1.5 saat je. Kalau yang ini one complete oscillation dia jauh, dia 3.5 saat. Bermaksud masa yang singkat itu menyebabkan frekuensi dia tinggi. So, dalam graf kalau rapat je ni, dengan dalam graf jauh je ni, yang rapat frekuensi dia tinggi ke rendah? Respon. Kalau rapat. Tinggi. Frekuensi Makin rapat makin tinggi frekuensi. Okey. Makin rapat makin tinggi. Kalau yang makin jauh-jauh ni, jarak ni frekuensi Makin rendah. makin Makin rendah. rendah. Ya, betul. Okey. So itu beza antara frekuensi dalam graf. Cikgu kena tunjukkan macam mana nak cari frekuensi supaya kamu faham. So, dalam form 2 ni tak ada penyeraan pun untuk frekuensi ni sebenarnya. Cikgu tunjukkan kira-kira ni sebab nanti kamu akan lebih faham lagi waktu form 4 nanti. Okay, so penyeraan ni kamu abaikan. Sebenarnya cikgu nak bagi tahu bahawa bila graf tersebut dia makin rapat je ni, kamu tanamkan dalam fikiran kamu frekuensi dia akan jadi tinggi. Bila dia punya jarak dia antara graf tersebut dia jarak, so frekuensi dia akan jadi rendah. Okey, so frekuensi berkaitan dengan jarak untuk x-axis ni. Kalau amplitude berkaitan dengan apa? Tadi amplitude berkaitan dengan apa? Displacement. Dia punya peak.
dia punya peak, maksudnya puncak. Yang paling penting macam ni lah. Kalau untuk displacement, ya betul lah. Kalau untuk amplitude, kamu ingat y-axis. Kita akan ambil kira y-axis. Maksudnya x-axis ni kita abaikan. Kita tengok ketinggian y-axis tersebut. Y-axis. Tapi kalau untuk frekuensi, kita akan ambil kira x-axis. Kita akan ambil kira x-axis. Kita akan baca yang x-axis saja. X-axis saja. Faham atau tidak? Okey ke? Respon? Okey tak? Hello, okey tak amplitude dengan frekuensi ni? Boleh lah, boleh lah. Okay. boleh lah. Okey, ya, padam semua. Tengok faham ke tak? Okey, sekejap. Pergi atas tu. Cikgu terangkan tentang amplitude dan juga frekuensi ni sebabkan oleh dia ada kaitan dengan loudness dan juga pitch. Kelantangan dan juga kelangsingan untuk sesuatu bunyi tersebut. Okey. So lantang dan juga langsing, apa beza dia? Okey, kejap. The mooing of cow is a low frequency sound. The squeaking of the rat is a high frequency sound. So ada beza antara cow ini dia keluarkan bunyi dan juga tikus ini mengeluarkan bunyi. Kalau cow dia keluarkan bunyi macam mana? Lembu keluarkan bunyi macam mana? Respon sikit. Back. Oh. Mu kan. Mu. So kalau mu, cikgu nak tanya sikit. Kalau mu, dia punya graf. Sabar. Kalau mu, okay. A, B. Kalau mu, A ke B? Respon? Mu, A ke B? Frekuensi Atas, sound. A. Okay. Kalau bunyi tikus macam mana bunyi dia? Respon sikit. Krek. Krek. Itu macam bunyi apa? Krek. Okey. Bukan bunyi cicit-cicit ke? Krek lah. Bunyi tikus krek. Siapa ni? Arif, bunyi tikus krek. Tak tahu lah, cikgu tak ada dengar. Tak ada dengar. Okey, bunyi tikus dia akan lebih langsing. Langsing tu maksudnya bila kamu dengar tu dia macam langsing, dia menyebabkan frekuensi dia tinggi. So frekuensi dia tinggi antara A dengan B. Mana satu untuk bunyi tikus? Respon. A dengan B. Graf dia macam tu. Hello. B. Okay, B. sebab frekuensi dia tinggi. Kalau A ni adalah bunyi cow, sebab frekuensi dia rendah. Okay. Baik. So, ini frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Seterusnya, the way we press the piano key determine the strength of the sound produced. Okay, so apa yang nak bezakan di antara loudness dan juga pitching? Okay, dengar baik-baik. Loudness ni, kalau kamu cakap kuat, kalau cikgu jerit dalam kelas, jerit kuat-kuat, itu berkaitan dengan loudness. Okay, kelantangan suara tersebut. Cikgu jerit kuat-kuat, loudness. So loudness ini dia berkait dengan amplitude. Loudness, amplitude. Dalam graf amplitude ni berkait dengan y-axis ke x-axis? Respon. Amplitude. Dalam graf amplitude berkait dengan y-axis ke x-axis? Y-axis. So kamu baca berkaitan dengan untuk y sajalah. So kalau cikgu cakap kuat, maksudnya cikgu mengeluarkan amplitude yang tinggi, mengeluarkan energi yang tinggi. So berkaitan dengan y-axis tersebut. Dia punya ketinggian tu naik macam ni, kat bahagian atas ni, bahagian bawah ni. Okay. Graf dia. Okey, baik. Pitching ini, kelangsingan ini di mana contohnya kalau pitching ni macam mana dia sekarang? Suara kepit, suara sajat. Dan dengar suara sajat. Ini nak bagi kamu senang ingat lah.
Macam ni suara sajak? Nak dengar sikit suara sajak macam ni dia kepit suara? Gung 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 gung. Okey. So dia kepit kan. Macam tu kan. Okey. So sajak menggunakan pitching yang tinggi di mana frekuensi dia adalah rapat. Maksudnya untuk bahagian pitching kita akan kait dengan frekuensi. Okey. Di mana kalau frekuensi dia berkait dengan y axis ke x axis respon? Kalau amplitude y, kalau frekuensi X. x X. axis. Okey. X axis. Okey. So kalau makin rapat di antara ni maksudnya time dia yang untuk one complete escalation tersebut singkat menyebabkan frekuensi dia tinggi. Okey. So disebabkan itu pitching dia akan jadi tinggi. So pitching ni bila kamu kalau kamu masuk choir kan kamu kepit suara tersebut kan, pitching tersebut akan menyebabkan tinggi. Kalau loudness kita cakap kuat. Tapi kalau pitch kita akan sempitkan vocal cord kita menjadikan suara tersebut dia terkepit sikit. Itu adalah berkaitan dengan frekuensi. Okey, boleh. So, sebab itulah kalau kita tengok lembu dan juga tikus, lembu dia frekuensi dia low disebabkan oleh dia mu tersebut, maksudnya suara dia kuat. So the loudness sahaja. Tapi kalau tikus kita dengar macam bingit sikit. Dia punya suara dia bingit sikit disebabkan oleh frekuensi dia tinggi. So, itulah dia menyebabkan suara dia tu macam bingit sedikit. Okey, baik. So, kamu dah faham tentang amplitude dan juga frekuensi. Kalau kamu tengok dalam graf ni yang kita bincang tadi. So, atas ni wave amplitude increase. Louder sound is produced. Okay. Daripada graf yang ini ke bahagian graf yang ini, mana amplitude yang lagi tinggi? Respon? Kiri dan juga kanan? Yang atas amplitude lagi tinggi. Tak, yang kiri yang ini, yang kiri ni dan juga yang kanan ni. Yang mana lagi tinggi amplitude? Respon? Atas. Kanan. Okey, Kanan. kanan. Okey, kanan amplitude tinggi. Macam mana kamu tahu amplitude tinggi kanan? Respon? Ombak ada tinggi. Sebab Y axis. Ombak dia tinggi. Okey, y axis dia pakai dua kotak kat sini. Dua kotak. Kalau kat sini satu kotak saja. Yang ini dua kotak. So bermaksud bahawa amplitude dia tinggi. So kalau amplitude tinggi dia berkait dengan pitching ke loudness? Respon? Loudness. Loudness. Sebab itulah dia bagi tahu louder sound is produced. Maksudnya disebabkan oleh amplitude dia tinggi, dia akan menyebabkan louder sound produced. Okey, sekarang cikgu nak tanya berkaitan dengan frekuensi pula untuk dua graf ni. Frekuensi untuk yang graf kiri dan juga graf kanan ni makin meningkat ke, makin menurun ke ataupun sama? Respon? Nak tengok kamu pandai baca graf. Makin menurun. Makin menurun. Okey. Ha? Frekuensi makin menurun kan? Kamu cakap Arif. Yang lain frekuensi Nombor- graf ni. Masa tu kau nombor 2 je. Apa soalan ni tadi kita relax jap. Ya, soalan dia frekuensi untuk yang bahagian kiri dan juga bahagian kanan yang cikgu bulat dua-dua ni. Yang cikgu bulat ni. Ini frekuensi dia macam mana? Sama ke? Makin meningkat ke makin berkurang daripada kiri ke kanan ni? Respon? Kanan lagi tinggi, kiri lagi rendah. Frekuensi kanan lagi tinggi, betul lah? Okey, betul lah? Okey, betul Betul. lah? Frekuensi Sama. Okey. Okey, ada yang jawab sama. Okey, kita tengok betul-betul. Frekuensi kita akan kena baca y axis ke x axis? Respon? S exist. X axis. Okey, x axis X axis. X axis okey. So kita tengok yang x axis, y axis tu abaikan x axis. Okey. So, start one complete escalation gerak sampai ke bahagian tengah ni. Dah one complete belum? Respon? Belum. Belum. Okey, kita teruskan lagi. Bahagian bawah sampai ke bahagian sini. Dah one complete escalation tu belum? Dah. Dah, okey. Daripada sini sampai sini. Berapa kotak yang digunakan untuk x axis? Respon? 1, 4. 2, 3,5. 3,5. Okey, good. 3,5. Okey, sekarang kita tengok yang ini juga.
Okay, cikgu start frekuensi dia. Okay, gerak sampai ke bahagian sini. Dia one complete escalation ke belum? Respon? Belum cikgu. Belum. Okey, teruskan lagi sampai ke bahagian sini. Dia one complete ke belum? Dah. Dah. Okey. Kira kan berapa kotak? Dari sini ke bahagian sini. 1, 2, 3. 3,5. Ya, 3,5. Sini 3,5. Sini 3,5. So, frekuensi antara kiri dan juga kanan ni macam mana? Respon? Sama. Sama. Ya, betul. Frekuensi dia sama. Yang berubahnya adalah apa? Respon? Kiri dan kanan ni? Ketinggian ombak. Ketinggian ombak. Ketinggian ombak berkaitan dengan apa? Amplitude. Amplitude. Ya, betul. So, amplitude dia yang berubah sebabkan oleh y-axis ni yang berubah. Yang x-axis ni sama je. Frekuensi dia sama, amplitude yang berubah. So, sebab itulah dia tulis kat sini, with amplitude increase, louder sound is produced. Bila amplitude tinggi, loudness akan makin bertambah. Dia tak sentuh tentang frekuensi sebab frekuensinya adalah, kiri dengan kanan ni adalah, frekuensinya adalah, semua? Hello, frekuensi kiri kanan ni adalah Sama. sama. 3.5, 3.5. Sama. Okey, dah. Baik, seterusnya. Tengok kamu faham ke tak? Okey, kita tengok pula yang kiri dan kanan yang cikgu bulat. Okey, kita pergi kepada amplitude dahulu. Amplitude dia macam mana? Respon? Kiri dan kanan yang cikgu bulat ni. Amplitude dia. Tengok y-axis. Y-axis. Makin bertambah ke, makin berkurang ke, ataupun sama sahaja. Makin berkurang. Harif kata makin berkurang. Yang lain? Apa tadi soalan ni? Ya Allah, lag. Soalannya adalah amplitude untuk yang belah kiri dan juga yang belah kanan yang cikgu bulat ni, dia sama ke, bertambah ke, berkurang daripada kiri ke kanan. Ni kiri ni, lepas tu kanan ni perakhiran ni. Sama ke, berkurang ke, bertambah? Respon? Amplitude? Sama je. Hmm. Sama. Amplitude dia adalah sama. Macam mana kamu tahu sama? Respon? Berapa kotak kat sini? 1. Satu. Satu. Kat sini berapa kotak untuk amplitude dia? 1 juga. Satu Satu juga. So amplitude dia sama, tak berubah. Okey Faham Bagus. Amplitude dia sama. Okey, kita padam sikit ini. Kita pergi kepada frekuensi pula. Dengan ini. Okey, kita tengok frekuensi pula. Frekuensi kita akan tengok y-axis ke x-axis respon. Frekuensi X. 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 Frekuensi dengan y-axis. Okay, frekuensi X. Okay. So, one complete oscillation. Okay, kita start dari sini Ni dah habis ke one complete oscillation? Respon? Belum. Belum. Teruskan perjalanan. Okay, ni dah ke belum? Dah. Dah. Okay, sampai sini dah one complete oscillation. Berapa kotak digunakan? Respon? 3,5. 3,5. 3,5. Okay, yang ni pula. Yang ni tunggu pusing sampai ke bahagian sini. Dah one complete oscillation ke belum? Respon? Belum. Belum. Dan perjalanan sampai bahagian sini. Dah ke belum? Dah. Dah. Berapa kotak? 1,5. 1,5. Okey. Ada beza tak frekuensi antara kedua-dua ni? Respon? Beza. Ada beza. So cikgu nak tanya, frekuensi mana yang lagi tinggi? Yang Ada beza, kiri ada beza. ke yang kanan ni frekuensi lagi tinggi? Kanan. 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 Kanan, Bagus. kanan. Ya betul, bagus. Kanan. Okey. So itulah beza dia. Okey. So bila kamu tengok yang bahagian x-axis ni dia makin berkurangan dia punya nilai dia. So dia akan menyebabkan frekuensi dia akan makin bertambah. So wave frequency increase. Kalau wave frequency increase dia berkait dengan loudness ke berkait dengan pitching? Mana satu? Respon? Frekuensi berkait dengan pitching. Okey. So Frekuensi pitch. pitch dia betul. So kelangsingan high pitch is produced. Okey. So kelangsingan yang tinggi akan dapat dihasilkan. Okey, faham ataupun tidak? Respon? Faham. Faham cikgu. Okay, faham Kalau Faham. Ning, kalau Ning Baizura dia nyanyi dengan apa?
Nearby Zura dulu. Nearby Zura ada berkait dengan pitching ke berkait dengan loudness? Vespa? Baizura tu apa cikgu? Nearby Zura kau tak kenal ke? Penyanyi tu, tak kenal ke? Penyanyi Nearby Zura tu tak kenal ke? Astagfirullah. Tak kenal, tak kenal. Dia penyanyi ke cikgu? Dia menyanyi, ya Allah, tak kenal lah. Tak apalah, penyanyi mana sekarang ni ya. Kamu ni zaman milenium ni tak kenal penyanyi-penyanyi yang old school tu. Oh, Nearby Zura tak kenal lah. Siapa ya? Yang ada Siti Nurhaliza kenal. ya, Siti Nurhaliza kenal. Siti Nurhaliza dia punya suara dia tu dia bermacam-macam, ada tradisional, so cikgu tak dapat kaitkan. Kalau Nearby Zura dia selalu kepit suara dia, so dia selalu berkaitan dengan pitching. Dia selalu naikkan suara dia tu. Apa dia ni? Ernie Zakri kenal? Kenal. Ernie Zakri kenal kan? Kenal. CL kan kenal kan? So bila dia tarik apa dia ni, lagu dia tu sampai ke bahagian lead yang tinggi, so dia itu berkait dengan pitching ataupun loudness. Betul? Loudness. Dia tarik sampai dia punya suara tersebut dikepit. Lagunya apa Ernie Zakri kan? Cikgu ni. Seorang tu nyanyi lagu Ernie Zakri? Tahu tak? Tak apalah, kamu ni. Ada Fahmi. Okey, kalau dia tarik lead yang tinggi bila dia kepit suara, so dia berkait dengan pitching ya. Pitching tu menyebabkan suara tersebut dia akan jadi langsing. Langsing tu nak bagi contoh, misal kamu masuk choir, bila kamu pergi kepada part yang kamu kena tarik. Tarik tu bukannya tarik dengan suara yang kuat, tapi tarik dengan suara yang kepit. Okey, itu adalah berkaitan dengan pitching. Okey, so frekuensi untuk sound tersebut dia akan dalam graf tersebut akan makin rapat antara satu sama lain. Ini Baizura tak kenal, susah juga ni. Maksudnya zaman cikgu ni dah berlalu. Okey, baik. 10.54. Okey, sikit je. Kita habiskan Doppler effect. The Doppler effect is the apparent change in frequency caused the relative movement of sound, source the relative movement of observer or both. Okay. Ini paling senang kalau kamu duduk dekat tepi jalan ataupun kamu dalam kereta, tiba-tiba kamu dengar ambulans. Ambulans tersebut nino. Makin dekat, makin kuat dia ni sampai makin jauh. Nino. Okay. So dekat kuat, makin jauh kamu akan dengar dia bunyi makin perlahan. Okey, so itu adalah satu fenomena yang dipanggil sebagai Doppler effect. Ataupun katakanlah kamu duduk dekat tepi jalan ataupun kamu tengok Formula 1, bila dekat bila jauh maksudnya suara dia tu dia berbeza. Disebabkan oleh apa? Bila condition dia dekat dengan kamu ataupun dia jauh daripada kamu. Okey? So itu adalah satu fenomena untuk Doppler effect. Doppler effect ini adalah apa? Change in frequency. Perubahan untuk sesuatu frekuensi. Kamu cuba tengok dekat bahagian dalam gambar ini. Okey, ambulans ini dikeluarkan siren. Okey, ada suara daripada siren tersebut. So bila dia berdekatan dengan orang ini, kamu tengok dekat bahagian dia punya pattern untuk wave tersebut. Pattern yang ni orang ni, pattern wave yang orang ini dengar adalah pattern wave di mana dia punya wave tersebut dia rapat-rapat antara satu sama lain. Kamu dah belajar lah, kalau bahagian x-axis tersebut dia rapat-rapat, bermaksud frekuensi dia tinggi ataupun rendah, respon? Rendah. Ni. Kalau graf macam ni, rapat, frekuensi dia Tinggi. Frekuensi dia makin tinggi. Tinggi. Frekuensi dia tinggi, bagus. Okey, frekuensi dia tinggi. Okey, bila ambulans tersebut menjauhi daripada orang ini, dia akan dapat wave tersebut dia makin jarak antara satu sama lain, jarak antara satu sama lain. Bila jarak graf tersebut juga akan makin jarak tersebut dia merujuk kepada frekuensi dia yang Rendah.
So bila apa dia ni, ambulans tersebut dekat dengan kamu rasa bingit telinga kamu. Disebabkan oleh frekuensi yang terlalu tinggi. Dia punya ni dah rapat-rapat. XXZ-nya rapat-rapat. Tapi bila dia jauh daripada kamu, frekuensi dia akan jadi panjang, bukan jadi panjang, frekuensi dia akan jadi rendah disebabkan oleh wavelength yang panjang. Wavelength itu adalah apa? Nanti kamu akan belajar lebih lanjut lah. Form 4 nanti. Okay? So itu adalah berkaitan dengan Doppler effect. Doppler effect ini terjadi disebabkan oleh frekuensi yang berbeza-beza yang dihasilkan oleh ambulans ini disebabkan oleh motion, pergerakan. Bila dia rapat, frekuensi dia tinggi. Bila dia jauh, frekuensi dia rendah. Okey. Okey, boleh tak? Faham ke tak? Okey ke? Okey cikgu. Okey, faham eh? Okay, cikgu faham. Faham. Okey, jap. Sikit. Dah nak habis dah, kita habiskan je lah. Kita tajuk ni. Okey, seterusnya subtopik yang terakhir adalah fenomena and application of reflection of sound wave. So, fenomena yang pertama berkaitan dengan reflection iaitu echoes, gema. So, bila kamu masuk dalam bilik yang di mana bilik tersebut tidak ada barang, okey, bila kamu cakap, kamu akan dengar balik suara kamu. Itu adalah berkaitan dengan fenomena echoes. Echoes ini konsep untuk sound wave dia adalah berkaitan dengan reflection, pantulan. Kalau kamu tengok dalam gambar ini, mamat ini dia mengeluarkan wave berwarna hijau. Wave ini adalah sound wave. Cakap, okay, wave itu warna hijau sampai kepada bahagian hard surface ataupun dinding untuk bilik tersebut, dia akan pantul balik dan wave gambaran wave untuk pantulan tersebut adalah berwarna merah ini. So, dia akan pantul balik pergi kepada bahagian mamat ini. So, pantulan tersebut adalah konsep reflection, reflection of wave. So, fenomena echoes akan berlaku. Okay. So, dalam sound wave, dia akan berlakunya pantulan juga. Okay, sama sahaja macam light yang kamu belajar sebelum ni, cahaya. Cahaya juga ada pantulan. Okay. Dia akan reflect balik cahaya. So, sama juga. Suara dia juga adalah gelombang, kena pada satu surface, akan pantul balik. Reflection of sound. Okay, application of reflection of sound. Baik. Ada satu istilah di mana bat ini, kelawar, dia sebenarnya adalah binatang yang buta sebenarnya. Dia tidak ada mata. Dah lah buta. Kelawar ini duduk dekat mana? Vespa? Kelawar selalu duduk kat mana? Nah, dalam gua. Gua tu ada cahaya ke tak? Kat gua. Tak ada. Tak ada. Gua dah gelap, tak ada cahaya dan dia pun buta. Okey. So macam mana dia travel daripada satu tempat ke bahagian satu tempat dalam gua tersebut? Menggunakan apa? Sebab Ikut. Gelombang. okey, menggunakan sound ataupun gema, echoes menggunakan sound lah. Reflection of sound, dia akan gunakan konsep reflection of sound di mana untuk kelawar tersebut dia akan mengeluarkan sound untuk certain frequency. Okey. Dalam certain frequency dia akan keluarkan, sebab itu cikgu cakap masa time permulaan pembelajaran kita tadi itu ada manusia untuk pendengaran dia ada range untuk frekuensi yang dia boleh dengar. So untuk kelawar ini kalau dia keluarkan sound tersebut, kita ini tak dapat mentafsirkan ataupun tak dapat dengar berkaitan dengan sound yang dikeluarkan oleh kelawar tersebut disebabkan oleh frekuensi dia yang sangat tinggi, ultrasonic. Nak tengok cerita Pokemon tak? Pernah tengok cerita Pokemon? Apa nama binatang yang kelawar ni dalam Pokemon tu? Zubat. Zubat kan? Zubat. Okey. Apa dia punya kuasa dia? Tahu tak? Seriusnya. Kuasa untuk Zubat tersebut adalah apa? Yang dikeluarkan apa ni? Tak tahu kan? Guru tak ingat dah. Guru layan. Apa dia? Tak apalah.
Okey, sound yang dikeluarkan tersebut dia macam ultrasonic jugalah. Dia punya suara dia punya istilah dalam Pokemon tu. Saya cuba tak ingat. Tak tahu, tak ingat. Okey, so kelawar itu dia mengeluarkan sound di mana sound tersebut frekuensi dia sangat tinggi dan fungsi untuk dikeluarkan sound tersebut adalah untuk dia travel satu tempat ke satu tempat. Contohnya, kalau cikgu ni contoh yang kat kelawar lah. Cikgu ni mengeluarkan sound tersebut travel dekat bahagian dalam gua, okey, bila dia kena pada dinding gua dia akan jadi apa? Sound tersebut. Nampak? Dia pantul. Pantul balik, ya betul. So, sound dikeluarkan oleh kelawar, kena pada gua, dia akan pantul balik. Bila pantul tersebut masuk balik ke dalam bahagian telinga kelawar tersebut, so dia tahu jarak di antara tempat dia keluarkan sound tersebut dengan jarak sound tersebut kena pada dinding gua tersebut. So dia boleh travel, dia boleh agak kawasan tersebut berapa jarak dia. Itu fungsi untuk ultrasound sebenarnya. Ataupun sound reflection yang dikeluarkan oleh kelawar. Okay. So dia nak travel senang lah, dia keluarkan dari segi communication dan dari segi bunyi sahaja. Keluarkan bunyi, dia reflect balik, okay, dia tahu berapa range jarak dia travel. So dia boleh pergi. Sebabkan boleh digunakan ultrasonic. Sound yang sangat tinggi frekuensi. Okay, seterusnya sonar. Bukan sonar one, sonar. Sonar ini digunakan oleh pemandu kapal. Okay, dia bawa kapal tersebut digunakan untuk menangkap ikan. Okay, so selalunya kalau kita nak tangkap ikan yang jenis secara banyak, kita tak guna pancing, kita guna apa? Semua? Kita guna jala. Kita guna jala, jala. Kita guna pukat. Pukat tu lebih kurangnya jala lah. Okay, so pemandu untuk kapal tersebut dia mesti kena tahu lubuk, okay, tempat di mana ikan tersebut berkumpul. So sistem apa yang dia akan gunakan? Sonar. Sonar ni sistem dia macam mana? Okay, katakanlah ni kapal. Okay, ni air. Katakanlah ada ikan kat bahagian ni. Ikan. Okay, ikan. Ikan banyaklah kat sini. Ikan. Okay. So macam mana kapal ini nak tahu ada ikan dekat bahagian bawah ni berkumpul ataupun lubuk untuk ikan tersebut. So dia akan keluarkan satu wave. Dan wave tersebut adalah sound wave. Okay. Sound wave tersebut travel, kena pada badan ikan tersebut. Bila kena pada badan ikan, apa akan berlaku? Respon? Konsep ini apa akan berlaku? Dia akan pantul balik. Ya betul. Dia akan pantul. Ya, pantul balik. Dia pantul balik. Pantul sampailah kena balik pada tempat dia keluarkan sound tersebut. So jarak di antara ini dia akan ada mesin yang akan calculate. Okey, kita tahu bahawa dekat bahagian bawah ni ada banyak ikan dan kita tahu berapa jarak dia. So pukat ataupun jala akan dikeluarkan daripada kapal ini untuk menangkap ikan-ikan tersebut. So sistem yang digunakan ini adalah sonar namanya. Dan konsep yang digunakan adalah reflection of sound wave. Pantulan untuk gelombang bunyi. Okay, so dikeluarkan gelombang bunyi, pantul balik, so kamu akan tahu ikan tersebut jarak dia jauh mana. So kita boleh sebarkan pukat dekat bahagian yang ada banyak ikan tersebut. So itu adalah aplikasi untuk reflection bagi sound. Okay. Selain daripada itu, scan the QR saja. Sonar is used in the medical sector. Okay. Dalam medical sector pun ada juga kalau kamu nak scan baby. Okay. Nak scan baby contohnya kalau mak atau kakak kamu dia pregnant, nak check baby dekat bahagian dalam rahim dia. Okay. So kita akan gunakan gelombang bunyi juga. Gelombang bunyi itu akan masuk dekat bahagian rahim. Kena pada body baby tersebut. So apa akan berlaku untuk bunyi tersebut? Gelombang bunyi tersebut sebab pantul balik. Pantul balik, ya. So gelombang bunyi kena pada badan untuk bayi tersebut, dia akan pantul balik. Pantul balik pergi kepada bahagian mesin.
Machine tu akan interpret dari segi image. So kamu akan dapatlah image untuk baby tersebut. So dia keluarkan adalah dari segi sound wave. Sebenarnya jangan fikir sound wave tersebut sama dengan sound wave yang kita cakap-cakap ni ya. Sound wave yang kita cakap ni kita boleh dengar. Tapi dari segi mesin tersebut dia mengeluarkan sound wave yang frekuensi dia tinggi lah. Okay. Okay, baik, seterusnya. Limitation of hearing. So kita ada limitation of hearing. So ada benda-benda ataupun alat-alat yang membantu untuk kita boleh dengar dengan jelas berkaitan dengan limitation yang kita ada. Contohnya kalau heartbeat, untuk patient itu ya, kalau doktor nak check heartbeat patient, takkan nak tekapkan telinga dia dekat bahagian dada patient. Okay? So dia perlukan kepada bantuan dari segi alat-alatan. So dia gunakan stetoskop, letakkan dekat bahagian telinga, kita dengar heartbeat tersebut. Okay? So setiap manusia ni ada limitation. Okay? Sama juga macam kalau kita cakap perlahan, kita nak bagi arahan pada 100 orang dekat bahagian depan kita. Okay? 100 orang tu pun mulut tak boleh diam. Okay? Kita kuat macam mana pun kita cakap, dia tak dengar. So kita perlukan apa? Megaphone amplifier. Okay? Dia akan menyebabkan, dia akan memperbesarkan, amplifykan suara kita. So ini membantu kita untuk limitation of hearing. Kita cakap sikit sahaja, dah boleh dengar dah 100 orang di hadapan kita. Okay? Seterusnya, hearing aids can amplify sound entering the ear. Okay. Siapa ada masalah pendengaran, di mana gegendang bunyi ataupun gegendang telinga dia tu dia dah broken ke apa ke, so bila sound tersebut masuk, dia tak dapat tangkap suara tersebut. Okay. So macam mana cara? Kita akan menggunakan hearing aid. Masukkan ke bahagian dalam telinga dia, menyebabkan vibration tersebut akan makin jelas lah. Makin bertambah vibration dia. Okay. So bila kita cakap, sound tersebut masuk dalam telinga, vibration tersebut akan berlaku. So kita akan dapat dengar dengan lebih jelas. Untuk sesiapa yang ada masalah pendengaran. Okay. So siapa ada masalah limitation of hearing. So manusia ini, the frequency of sound that can be detected by human is within the range of 20 Hz to 20,000 Hz. Okay. So kalau kamu tengok bats, hearing range dia sampai 110,000. Sebab itulah kalau bat dia keluarkan sound, ultrasound, frekuensi yang sangat tinggi, kamu tak dapat dengar. Sebab kita ada limitation of hearing. Dog pun lebih lagi tinggi daripada kita. Sebab tu dog, kalau kita bawa kereta, anjing tersebut dekat atas jalan, even dah dekat pun anjing tersebut dapat tahu ada kereta yang nak lalu, so dia dengan pantasnya akan mengelakkan kereta tersebut. Sebab kenapa? Dia ada hearing range, dia lebih lagi daripada manusia. Peka telinga dia tu. Macam kita ni, cikgu cakap banyak kali pun tak dengar. Sebab apa? Sebab sampai 20,000 sahaja. Okay, dolphin tu tinggi, elephant dia kurang sedikit. Lagi kurang daripada manusia. Okay, 16 ke 12,000 sahaja. Horse lebih sedikit daripada manusia. 25 ke 33,500. Okay. Baik. So habis untuk tajuk sound wave. Okey ke? Faham ke berkaitan dengan sound wave? Ada soalan ke? Respon sikit. Okey ke tak? Ada. Faham Okey, je. cikgu. Faham cikgu. Okey, faham Okey, baik. So, kalau faham, nanti kita akan sambung lagi untuk kelas pada minggu hadapan. Okey. Tajuk yang seterusnya. Oh, minggu depan dah masuk tajuk yang berkaitan dengan presentation kan? Kita apa? Nanti apa-apa nanti cikgu akan bagi arahan yang lain untuk presentation kamu berkaitan dengan tajuk-tajuk yang akhir tu. Sepatutnya kita nak buat presentation tu waktu kamu sekolah dulu, sebelum daripada PKP kan, tapi tak dapat buat. So nanti kita akan try buat melalui online lah presentation. Okey, baik, itu sahaja. Mirul nanti tolong beritahu siapa yang masuk semua. Sekarang ni pun tinggal 22 orang saja. Okey, siapa yang keluar awal ke apa ke. Okey, baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Kita jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.